Kalau orang tanya saya, Ustazah bagi tak suami kahwin lagi? Saya jawab, saya tak bagi. Saya tak bagi, saya akan pucuk dia supaya janganlah bang, jangan-jangan saya tak boleh, saya cemburu. Jawapan jujur saya ya. Ramai juga yang tanya saya, oh Ustazah cakap pasal poligami, senang lah. Ustazah bagi tak kau suami nak kahwin lagi? Tuan-puan sekalian, jawapan saya selari dengan jawapan yang dijawab dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, subhanallah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini saya diberikan amanah satu tajuk yang sangat penting untuk kita sama-sama kupas dari sudut ilmiah. Subhanallah. Saya sangat takut dan bimbang sebenarnya bila terima tajuk ni. Sebab biasanya bila mengulas tentang tajuk ni, dia akan jadi satu isu yang sensitif, satu isu yang kontroversi. Dan dah ada beberapa pun video ceramah saya yang menjadikan ia jadi panas lah. Mungkin dieksploitasi ataupun tidak difahami dengan cara yang baiklah penerangan tersebut. Subhanallah. Okey, jadi kita akan bincangkan tajuk isu dan hak isteri dalam poligami. Isu dan hak isteri dalam poligami. Bila sebut pasal isu, maksudnya banyaklah isu, sangat banyak isu. Bila sebut pasal hak isteri dalam poligami, saya akan kupas berkenaan dengan kedua-dua hak. Hak isteri dan hak suami dalam poligami. Masya Allah. Subhanallah, satu tajuk yang mungkin dari satu sudut saya tidak layak untuk bincangkannya. Ya, orang yang berpoligami akan kata, siapa Ustazah? Ustazah tu tak poligami. Dia tak berhak nak bercakap pasal poligami. Alah, Ustazah tu bukan ni pun, tak layak pun, dia bukan. Okey, ya, saya biasa terima tomahan seperti itu bila bercakap soal poligami. Tuan-puan sekalian, saya ada sedikit pengalaman. Allah berikan saya peluang untuk handle banyak kes poligami. Ketika saya menjadi penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga dan ketua unit runding cara. Ketua unit runding cara di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi ketika itulah Allah beri saya pengalaman menguruskan ataupun menjadi kaunselor ataupun perunding cara untuk kes permohonan poligami ataupun pergaduhan, permohonan cerai, apa-apa isu yang melibatkan poligami. Banyaklah kes dia dirujukkan, yang isteri poligami datang dan juga suami yang poligami datang merujuk dan sama ada mereka nak rujuk atas dasar berbaik ataupun dasar dasar untuk berpisah. Subhanallah. Jadi betul saya tidak ada pengalaman melalui poligami, tapi saya ada pengalaman menguruskan poligami. Macam itulah. Jadi daripada pengalaman tersebut, sebab kita berada di institusi yang terikat dengan undang-undang, terikat dengan akta dan sebagainya. Jadi khidmat nasihat yang saya perlu berikan tidak boleh bercanggah dengan syariat, tidak boleh bercanggah dengan akta, mesti merujuk. Jadi berbeza kalau saya bercakap sebagai seorang kawan saya mengadu pasal poligami. Kita boleh berbezalah cara pembawakan kita. Tetapi bila sebagai pegawai runding cara, kita mesti berpandukan, kita mestilah berlaku adil kepada kedua-dua belah pihak. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, dengan sedikit pengalaman yang ada, izinkan saya untuk berkongsi secara ilmiah insya-Allah, dan kita sama-sama berlapang dada dan kita menerima ilmu ini sebagai salah satu pengetahuan bagi yang tidak melalui, tetapi yang sedang melalui mungkin boleh jadikan ia sebagai satu jalan keluar daripada masalah, mungkin menjadi satu kekuatan untuk kita. Subhanallah, alhamdulillah. Baiklah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mula dulu dengan mukadimah tentang definisi dan sebagainya tentang poligami ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita akan pergi kepada isu dan hak isteri dalam poligami. Kita akan pergi kepada definisi dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Poligami berasal daripada dua perkataan bahasa Yunani. Poligami berasal daripada perkataan bahasa Yunani, iaitu poli bermaksud banyak, gamin bermaksud kahwin. Maksudnya kahwin banyaklah. Masya-Allah. Tuan-puan sekalian, bila bicara pasal poligami, ia adalah satu amalan perkahwinan banyak yang telah diaturkan, disusunkan oleh syarak. Subhanallah. Subhanallah.
kalau kita lihat budaya barat, saya tak sebut negara mana-mana lah, budaya barat, mereka mengakui bahawasanya ada setengah lelaki dia tidak cukup dengan hanya seorang isteri. Dan mereka lebih membiasakan situasi suami ada perempuan simpanan. Maksudnya, bukanlah bermaksud isteri tu dengan rela, isteri tu ni. Maksud budaya tu wujudnya isteri ada tapi perempuan simpanan pun ada. Perempuan simpanan tu boleh bertukar-tukar, isteri tetap satu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu ataupun sebab nafsu semata-mata mereka melakukan hal demikian. Namun dalam Islam, apabila melibatkan lelaki yang begini, yang tidak cukup dengan seorang isteri atas sebab-sebab, sebab tu tuan-puan saya tak sebutlah, kan? Sebab syarak, sebab mungkin kerana ingin berseronok saja, ataupun kerana keinginan nafsu syahwatnya tidak seperti lelaki biasa, jadi dia isteri yang jika satu isteri tak mampu nak memenuhi atas sebab-sebab. Lalu melihatkan ada golongan, ada lelaki yang tidak cukup dengan seorang isteri, maka Islam membuka ruang ataupun jalan melalui jalan yang sah. Jalan yang sah supaya mengelakkan berlakunya zina contohnya. Mengelakkan berlaku zina salah satu. Dia boleh mengelakkan juga perkara-perkara yang lain. Subhanallah. Contohnya, isteri bermasalah dalam menunaikan nafkah batin, sama ada sakit ataupun trauma. Ada banyak sebab isteri tidak mampu menunaikan nafkah batin sedangkan suami memerlukan. Dan nafkah batin tidak boleh dinafikan, ia adalah satu keperluan, fitrah dan juga kewajipan. Ini saya bagi contoh saja tuan-puan sekalian. Maka jika isteri tidak membenarkan ataupun suami ni tak bernikah untuk kali kedua, maka boleh jadi suami terjerumus kepada zina contohnya. Boleh jadi terjerumus kepada melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan. Contohnya melakukan masturbation, melepaskan air mani dengan tangan sendiri dalam tempoh yang lama, boleh menyebabkan kerosakan pada alat kelamin. Itu boleh bacalah dari sudut fakta sains, fakta kesihatan. Jadi, sebab itu bila kita bincang pasal isu poligami, memang dari sudut pandangan agama lain ataupun masyarakat melihatkan satu pandangan yang negatif. Boleh sebutkan begitu. Kata, Islam ni pelik lah, tak ajar setia, suami boleh kahwin banyak, tak setia pada yang satu, kotor lah, geli lah, dengan ni, macam-macam lah. Dan berpandangan bahawasanya hukum ini adalah satu hukum yang menzalimi wanita, yang menyebabkan tekanan mental, emosi, jiwa, soalannya tidak menghargai wanita, soalannya tidak berlaku adil kepada wanita. Kenapa lelaki je boleh kahwin ramai, kenapa perempuan tak boleh kahwin ramai? Kan mungkin wanita kalau dia poligami, dia lagi adil kot dengan suami-suami dia berbanding suami dengan isteri-isteri. Macam-macam lah. Kita boleh jumpa macam-macam bentuk provokasi, bentuk ayat ataupun bentuk stigma negatif yang diberikan terhadap poligami. Subhanallah. Dan di sana sudah tentu ada hikmah, iaitu kebijaksanaan apabila Allah menetapkan hukum syarak, dibenarkan poligami sekian-sekian dengan syarat sekian-sekian. Subhanallah. Jadi Islam ini satu agama fitrah yang memahami fitrah keperluan semua, dan keperluan kita berbeza tuan-puan sekalian. Kan mungkin ada lelaki kata, saya memang tak teringin, saya memang tak terfikir langsung. Tapi ada setengah lelaki, ia adalah satu impian, keinginan dia, target dia. Wallahu alam, mungkin ada sebab-sebab yang saya sebut tadi, sebab-sebab. Maka menghalang daripada perbuatan zina ataupun keburukan yang lebih dahsyat. Ia akan menghalang daripada perkara-perkara seumpama itu. Jadi benda ni memang detail lah sebenarnya. Kalau nak tulis tu banyak sebab-sebab, begini-begini, banyaklah akan keluar mappingnya. Okey, dalam Islam poligami memberarti lelaki yang berkahwin dengan lebih daripada seorang wanita dalam waktu yang sama dan dibatasi hanya sampai 4 orang saja. Batas 4 orang saja. Masya-Allah. Kita dapati di luar sana ramai yang maksudnya ya mungkin Islam pun sama, ada juga, tapi dah jadi budaya isteri satu tapi wanita simpanan ramai, lebih 3, 4, mungkin 10 sentiasa bertukar. Dan yang paling menyedihkan, budaya yang mana bukan dia macam ni, open marriage. Saya tak tahu istilahnya open marriage, saya pernah baca
Dan pernah ada satu pasangan suami isteri yang datang mengadu pada saya. Dia kata, Ustazah, kami ni amalkan konsep open marriage. Saya kata open marriage maksudnya ia perkahwinan yang terbuka. Maksudnya kami ni terbuka, kami pasangan yang terbuka. Yang penting kami setia. Yang penting kami setia, dia kata. Oh, maksud kamu setia? Macam ni. Saya tak kisah suami saya nak buat hubungan seksual dengan siapa dekat luar. Suami saya pun tak kisah saya buat hubungan apa pun dekat luar, tak kisah. Yang penting kami pandai jaga rahsia. Maksudnya jangan sampai suami saya boleh tahu. Jangan sampai saya tahu suami saya. Jadi kami ni macam, okey kami, itu hak asasi. Mungkin dia perlukan pengalaman lain, saya pun perlukan. Ini orang Islam kita. Dan benda ni dah makin berlaku secara online, kita pun tahu tuan-puan sekalian. Secara online pun kita dah tahu berlakunya dia swing pasangan. Siap ada page, siap ada FB, close FB, mereka swing pasangan. Mereka buat iklan. Okey, siapa nak swing dengan saya minggu ni contoh. Maksudnya dia swing pasangan suami isteri saling berjumpa. Yang suami ni dengan isteri tu, dengan dia cross lah, dia swing, dia tukar. Dengan isteri ni, suami ni pula dengan isteri ni. Itu dulu budaya ni datang daripada barat. Bukan nak salahkan barat, maksud daripada luar. Kita sebut luar lah, bukan barat semestinya. Tapi dia dah masuk juga ke dalam Malaysia. Dan di kalangan orang Islam pun dah ada buat swing, tukar pasangan ni. Memang kita tahu berdosa besar, haram dan sebagainya, kita tahu semua tu. Jadi subhanallah, Islam agama fitrah. Dan pensyariatan poligami juga adalah satu pensyariatan yang meraihkan fitrah ataupun keperluan yang berbeza. Keperluan lelaki berbeza, keperluan perempuan sekian-sekian. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu sedikit mukadimah. Antaranya kan permohonan untuk dapat poligami memang semakin meningkatlah setiap tahun. Okey, dalil poligami ada dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Allah Subhanahu taala berfirman, jika kamu takut jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang kamu nikahi, perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, sama ada kamu nak nikah 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak berlaku adil, jika kamu bimbang, wa in khiftum, jika kamu bimbang, bukan yakin tak berlaku adil, bimbang, ada ragu-ragu, ada syak, takutlah tak boleh berlaku adil, bimbang saja. Allah sebut, dan jika kamu ada rasa bimbang, khawatir kamu tak boleh berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak buat aniaya. Subhanallah. Ada orang, dia bukan nak kata pusing ya. Dia kata firman Allah ni, Allah mula dengan 2, 3, 4. Allah mula 2, 3, 4. Barulah Allah sebut satu. Jadi dia kata afdalnya nikah ni 2, 3, 4. Nombor 1 tak afdal. Subhanallah. Kalau kita tengok kepada konteks ayat ini, daripada keseluruhan, ada hikmah dia kenapa Allah mulakan 2, 3, 4. Apabila Allah mulakan, jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim apabila kamu menikahinya, takut menzalimi nikah sebab nak harta, sebab anak yatim ada warisi harta, ada sebab apalah untuk menikahi, maka sebenarnya asbab nuzul ayat ini ada. Asbab nuzul ayat ni sebenarnya ada satu kisah asbab nuzul ayat ni. Ayat ni dia ada asbab nuzul kenapa disebutkan berkaitan dengan anak yatim ni. Masya Allah. Lalu Allah memerintahkan nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu takut dan bimbang, kamu khawatir kamu tidak boleh berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Subhanallah, Allah sebut. Maksudnya nikah satu itu lebih dekat agar kamu tidak buat aniaya. Agar kamu tidak melakukan kezaliman, agar kamu tidak membuat dosa, agar kamu tidak menyakiti. Soalannya begitu. Paling kurang aniaya menzalimi adalah nikah satu. Maka yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Masya Allah. Okey, dalam tafsir Fizila Quran Syekh Kutub menjelaskan
ayat berkenaan seseorang memahami ruh Islam dan matlamat tidak akan berkata berkahwin lebih daripada seorang dituntut dan digalakkan. Subhanallah. Kan dalam tafsir Fizil Quran mengatakan siapa yang memahami konteks ayat tadi, dia tak akan sebut bahawasanya nikah 2, 3, 4 itu dituntut dan lebih afdal tak. Al-Quran mengumpulkan pelbagai bimbingan dan peranangan untuk melindungi hak wanita dan sebagainya. Jadi siapa yang memahami ayat tersebut dengan konteks yang sebenar, dia akan mendapati di situ penekanan ataupun galakan bernikah satu. Itu yang terbaik dan paling dekat supaya tidak melakukan kezaliman ataupun penganiayaan. Bukan bermaksud orang yang menikah poligami mesti buat aniaya ataupun menzalimi. Tidak. Bukan bermaksud begitu. Tetapi insya-Allah yang bernikah satu, sabar, cuba cukup dengan apa dia, ia lebih dekat daripada tidak melakukan kezaliman. Okey, subhanallah. Okey, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 128-129. Allah berfirman yang bermaksud, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh daripada suaminya, maka tidak mengapa bagi mereka berdua mengadakan pendamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia sememangnya mempunyai tabiat yang kedekut. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik, okey, dari nusyus yang tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, ayat ni sebenarnya tidak ada kaitan dengan poligami. Ayat 128-129 ni. Okey, seterusnya surah An-Nisa. Ayat ni ada kaitan dengan poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu, surah An-Nisa ayat 128-129, Allah berfirman, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkontang-kanting. Dan jika kamu memperbaiki dan memelihara diri daripada berlaku kecurangan ataupun kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini teguran ataupun peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melakukan poligami. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dari sudut perasaannya, dari sudut kasih sayang, dari sudut cinta. Kamu tidak akan mampu nak sama rata dengan isteri-isteri ini, sama sayang, sama cinta semua ni. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Maksud Allah pesan jangan tunjukkan, jangan nampakkan yang kamu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain terkontang-kanting. Kamu abaikan yang lain. Contohnya, kan sebab dapat isteri yang muda, lupakan yang pertama, lupakan yang kedua, banyak lebih cenderung semua baik yang itulah, wangi yang itulah. Contoh, ini contoh saja, bukan saya kata semua orang buat begitu. Dan jika kamu memperbaiki dan melalui daripada berlaku kecurangan ataupun kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali ada orang yang berusaha cuba tapi nampak juga, maka Allah Maha Pengampun. Jadi dia dah ikhtiar dah supaya tak nampak sangat bahawa dia ni terlebih sayang yang ni. Dia dah usaha dah tunjukkan bahawasanya dia sayang sama rata. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu nampak juga. Nampak, boleh dirasai, tetap dirasai oleh isteri-isteri yang lain. Maka Allah Maha Pengampun. Yang penting dia tidak menunjuk. Sebagaimana, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Subhanallah. Okey. Hukum poligami, tuan-puan sekalian, ada 3. Yang pertama sunat, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Ada 3 hukum poligami, sunat, makruh, kemudian haram. Okey. Hukum asal poligami menurut jumhur ulama adalah harus. Okey. Hukum asal poligami mengikut jumhur ulama adalah harus, tuan-puan sekalian, harus. Ada yang sebut hukum asal sunat. Hukum asal poligami adalah harus. Dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Hukum poligami harus. Tetapi ia adalah sunnah, maksudnya perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Tapi ia bukanlah sunat. Maksudnya bukan jatuh sunat. Sunnah tu adalah apa yang Nabi buat. Masya Allah. Tetapi ia bukan dijadikan sunat. Dari segi hukum dia bukan sunat, dia adalah harus. Harus ni tengah-tengah. Bukannya kalau kita sebut sunat, kalau sebut sunnah, kita kena faham sunnah ia merujuk kepada perbuatan Nabi. Sunnah Nabi, apa yang Nabi lakukan. Tetapi bila sebut sunat, tuan-puan sekalian, bila sebut sunat, sunat adalah satu hukum berdasarkan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi iakan dan sebagainya. Dan kita tahu hukum taklifi ini ada 5.
Haram, wajib, makruh, sunat, harus. Harus tengah-tengah. Harus tengah-tengah, kan? Sama ada dia makruh ataupun sunat, sama ada dia wajib ataupun haram. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, hukum asal poligami adalah harus. Tidak ada istilah kesunat poligami jadi afdal poligami dapat pahala. Macam tu kan. Bukan dia tak jadi timbul isu lebih afdal poligami, tidak. Cuma ayat firman Allah tadi tu, siapa yang bernikah dengan satu, masa cukup dengan satu, ia lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan ataupun kezaliman. Okey. Banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi peringatan Rasulullah lebih kepada memberatkan hidup berpoligami. Bukan tidak membenarkan, bukan tidak membenarkan. Bila kita faham, diketatkan, diberi peringatan, diberi penekanan berbanding dengan galakan bernikah. Galakan bernikah memang banyak. Kan sampai Nabi tegur ada sahabat dia kata tak nak bernikah. Nabi kata siapa yang tidak mengikuti sunnahku iaitu bernikah, maka ia bukan tidak menyukai sunnahku. Sunnah Nabi antaranya bernikah. Dan Nabi sebut, kalaulah kamu tidak menyukai sunnahku, kamu tidak di kalangan aku. Sunnah apa? Sunnah bernikah. Bukan sunnah poligami yang dimasukkan Rasulullah. Sunnah bernikah. Sebab seorang sahabat tu dikata, aku tidak akan bergaul dengan wanita. Maksudnya aku tak akan bernikah. Jadi itu bila Nabi dengar, Nabi kata siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Jadi sunnah yang dimasukkan dalam hadis Nabi ini adalah sunnah bernikah itu sendiri. Bukan sunnah poligami itu. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey. Jadi bila sebut harus boleh bertukar. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Fiqh Manhaji karangan Dr. Mustafakhin, sekian-sekian, bahawa hukum asal poligami adalah harus. Tetapi walau bagaimanapun hukum tersebut boleh berubah mengikut situasi. Berubah ikut situasi sama ada sunat, makruh ataupun haram. Sunat poligami, sekiranya lelaki itu mempunyai keperluan untuk berkahwin lain jika beristeri satu tidak dapat. Okey, ini merujuk kepada apa yang disusun oleh ini berdasarkan menurut Imam Syafi'i. Dia jadi sunat, dia diberi pahala apabila melakukan sekiranya lelaki itu punya keperluan untuk berkahwin lain jika beristeri satu tidak dapat. Maksudnya keperluan dia tu tak dapat dengan isteri dia, dengan satu isteri. Dia perlu ada keperluan untuk kahwin lain sebab apa yang dia nak tu tak dapat daripada isteri yang pertama. Tidak dapat. Yang pertama, yang menyebabkan menjadikan dirinya lebih menjaga syahwat daripada zina dan maksiat. Ataupun isteri itu sakit. Ataupun isteri itu mandul, tidak dapat melahirkan anak, tidak mengandung dan tidak dapat melahirkan anak. Sedangkan suami itu inginkan zuriat. Jadi ini antara yang dituliskan di dalam kitab Fiqh Manhaji, kan? Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan ia jadi sunat apabila suami itu mampu dan perlu. Ada dua syarat, mampu dan ada keperluan, barulah dia jadi sunat. Keperluan yang mana dia tak dapat daripada isterinya yang pertama. Sama ada dalam bentuk keperluan nafkah batin dia, yang sehinggakan boleh menjerumuskan dia kepada maksiat, boleh menyembuhkan dia kepada zina dan sebagainya. Yang kedua, mungkin isteri itu sakit dan tidak mampu lagi nak melayani keperluan batin dia. Yang ketiga, tentang bab keperluan ataupun hajat fitrah, keperluan anak. Jadi jika isteri tidak dapat, maka ketika ini suami ini bila dia kahwin lain bolehlah dalam kategori sunat. Masya Allah. Okey, dalam keadaan suami itu memiliki keyakinan untuk berlaku adil dan dia yakin dia boleh berlaku adil. Kalaulah isteri tak boleh tak dapat mengandung, kemudian dirinya sekian-sekian lebih dekat dengan maksiat ataupun isteri itu sakit tapi dia tidak mampu berlaku adil, maka itu juga tidaklah menjadi satu perkara yang mudah untuk berpoligami. Masya Allah. Ini kerana terdapat keperluan yang diraihkan syarak seperti meramaikan anak dan inah menjadi pedoman. Okey. Makruh poligami, tidak disukai. Jika semata-mata untuk berlazat-lazat ataupun semata-mata kerana keinginan hawa nafsu. Kalau dikatakan isteri tanya, bang, sebab apa bang awak nak kahwin lagi? Cuba bagi tahu saya satu sebab yang saya tak dapat bagi pada awak. Awak nak anak, kita ada 7 orang anak, ada 10 orang anak, kita ada dah 5 orang anak, contoh. Kalau awak sebut tentang layanan saya, kan ketaatan saya kepada awak sekian-sekian. Lepas tu suami ni pun akhirnya kata tak ada, sebenarnya tak ada sebab yang melibatkan awak, tak ada sebab melibatkan awak.
Awak isteri yang sempurna. Awak layan kehendak saya pun dengan baik. Awak jaga diri awak sekian-sekian, rumah apa semua, awak isteri yang baik. Tapi saya dah jatuh cinta. Kan? Tapi saya dah jatuh cinta dan saya rasa memang saya nak hidup dengan dia juga. Saya dah tak boleh nak bayangkan saya kena kahwin juga. Saya dah jatuh cinta. Saya nak macam mana, saya tak nak halang dah cinta saya gini. Ini saya bagi satu situasi saja ya. Tuan-puan sekalian. Jadi situasi ini makruh jika semata-mata untuk berlazat dan berhibur. Dan waktu yang sama, subhanallah, dia bukan ada keyakinan betul-betul boleh berlaku adil. Isteri kata, boleh berlaku adil betul-betul tak? Dengan saya yang dah umur 40, yang awak nak kahwin tu dengan umur 20, awak rasa boleh berlaku adil? Bagaimana awak dengan saya, dengan anak-anak sekian-sekian, saya dah umur kat 50 contohlah kan, nak nikah ni. Awak belakang makruh bagi orang yang hanya semata-mata keinginan. Yelah, cinta tu keinginan lah, keinginan untuk seronok, untuk kegembiraan. Dan waktu yang sama dia tidak ada keyakinan betul-betul yang dia boleh berlaku adil. Juga makruh bila mendapat kemungkinan berlakunya mudarat kata isteri kerana tidak mampu berlaku adil. Berkata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, disunatkan untuk tidak menambah isteri lebih daripada satu tanpa ada keperluan yang zahir. Sunat. Subhanallah, Imam Khatib Asy-Syirbini menyebutkan sunat kita tidak tambah isteri lebih daripada satu tanpa ada keperluan yang zahir. Masya Allah. Okey, haram berpoligami. Jatuh haram berpoligami apabila jika dia kini bahawa lelaki tidak mampu berlaku adil lantaran kelemahannya. Masya Allah. Jika tidak mampu, dia ada kelemahan, dia adalah kekurangan, adalah sekian-sekian, atau kerana hilangnya kepercayaan terhadap dirinya daripada bertindak tidak adil dan pilih kasih, atau kerana keadaannya yang fakir. Ini kerana poligami itu akan mengakibatkan mudarat kepada orang lain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara. Haram sekiranya suami itu sebenarnya memang tak mampu dari sudut zahirnya, dari sudut ilmunya, ia tidak mampu berlaku adil. Bagaimana nak tahu Ustazah? Belum kahwin lagi. Mana tahu? Kadang seorang lelaki, Ustazah nak tahu adil tak adil, kahwin dululah. Lagi tak kahwin lagi tak tahu sebenarnya mampu tak berlaku adil, kahwin dulu baru tahu. Oh, macam tu. Kadang-kadang orang lelaki bergurau kan. Habis tu kalau lepas kahwin tahu tak boleh adil, cerai. Oh, semudah tu je. Jadi perkahwinan ni cuba-cuba je. Macam tu kan. Subhanallah, sebab itu di dalam Al-Quran tadi Allah berfirman, sekiranya kamu khawatir. Khawatir ni benda yang belum berlaku ya, belum berlaku. Sekiranya kamu bimbang, kamu khawatir. Khawatir, bimbang ni benda yang kita akan datang. Kalau kamu bimbang, kamu tak boleh berlaku adil pun, satu itu lebih baik bagi kamu, ia menjauhkan daripada kamu berlaku zalim. Okey, subhanallah, tuan-puan sekalian. Mungkin anda nampak Ustazah ni macam lebih kepada tak sokong poligami ni. Ustazah ni macam lebih kepada sekian-sekian. Okey, anda boleh buat penilaian kan berdasarkan ialah apa nada suara, penyampaian dan sebagainya. Kalau kita tengok syarat untuk nikah tak seketat syarat untuk poligami. Adakah kita nak kata mahkamah itu tidak adil? Syarat untuk nikah tak perlu pergi mahkamah. Siapa nak nikah? Mohon borang je. Betul tak? Nak mohon nikah tak perlu mohon di mahkamah. Pergi ke Jurutan Agama, ambil borang, ambil kursus kahwin, pergi cek HIV, isi-isi borang, cukup lengkap apa semua, ada mas kahwin, nikah. Tak adanya kodi tu tanya kerja apa, boleh tanggung tak, kamu boleh tak jaga isteri, kamu solat tak ni, nak nikah ni, tak ada. Subhanallah. Tapi bila nak poligami, permohonan semakin diperketatkan sampai kena mohon di mahkamah. Sampai kena mohon di mahkamah, tuan-tuan saya kena mohon dengan hakim. Adakah Islam itu tidak adil? Adakah mahkamah tidak adil? Adakah pemerintah tidak adil? Tuan-tuan sekalian, di situ kita dah nampak sebenarnya bukan nak menyusahkan poligami, tetapi nak menguruskan poligami dengan tanggungjawab. Bukan nak menyusahkan. Kenapalah nak susah orang nak nikah ramai? Pemudahkan je lah. Kan gini-gini. Kerana di sana ada peringatan, adanya ketegasan. Sebenarnya disebutkan dalam firman Allah tadi. Kan, jika kamu bimbang, di situlah syarat melihat betapa Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dan sebagainya meletakkan bila nak poligami dengan syarat-syarat. Ada syarat. Suami ini mampu dari sudut ni. Suami yakin dia boleh poligami. Suami sekian-sekian. Maksudnya di sini
Islam adalah agama yang sangat berhati-hati dan sangat menjaga wanita. Subhanallah. Soalannya beginilah, daripada suami melakukan zina, poligami ada jalan keluar. Daripada suami meninggalkan isteri kerana nak ada anak, isteri pula diuji Allah tak boleh mengandung. Daripada lepaskan isteri nikah lain untuk dapat anak, lebih baiklah berkongsi dalam rumah tangga. Mungkin itulah hikmah terbesar mereka juga berkongsi anak. Subhanallah. Okey, baiklah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Poligami tanpa kebenaran mahkamah, menurut Seksyen 124 Enakmen Keluarga Islam Perak, lelaki yang berkahwin secara poligami tanpa mendapatkan kebenaran pihak mahkamah akan didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Isteri boleh membuat pengaduan kepada mahkamah syariah apabila mengetahui suaminya telah berpoligami tanpa kebenaran mahkamah. Okey, kita tengok kalau di negeri Perak, kan sebab penganjur kita ni pun Perak, lelaki yang berkahwin secara poligami tanpa mendapatkan kebenaran mahkamah akan didenda. Ia adalah satu jenayah syariah. Tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan isteri boleh buat aduan di mahkamah jika mendapati suami bernikah tanpa kebenaran mahkamah, sama ada nikah di Thailand dan sebagainya. Jadi kenapa ada sampai denda, sampai ada hukuman seperti ini kan? Ada peraturan seperti ini kerana bukanlah nak menyukarkan poligami, tetapi ini adalah satu tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan urusan poligami dengan bertanggungjawab. Okey, hak sebagai isteri dalam perkahwinan. Kita belum pergi pada isu. Lepas ni kita akan pergi pada isu. Sekarang saya nak pergi pada hak isteri dalam perkahwinan poligami. Ya, isteri sama nafkah zahir, nafkah batin, nafkah anak, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan harta sempencarian. Okey, nafkah zahir, nafkah batin tu, zahir tu umumlah tempat tinggal, makan, minum, pakaian, kesihatan, keperluan kesihatan dia. Termasuklah shampoo, buh gigi lah, keperluan untuk membersih, nafkah zahir. Dan nafkah batin. Nafkah batin, perhatian, kasih sayang, pendidikan, hubungan seksual, termasuk nafkah batin yang wajib ditunaikan. Itu hak setiap isteri. Kemudian nafkah anak-anak, nafkah setiap anak. Isteri pertama, isteri kedua, anak itu bagi seorang ayah sama rata. Anak mesti dilayani sama rata, bukan anak isteri kedua lebih, anak isteri ketiga. Okey. Hak untuk mendapatkan keadilan. Adil nanti kita bahaskan, hak untuk mendapatkan harta sempencarian. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, isteri yang nikah dalam poligami, bukan nikah poligami, isteri pertama kan susah payah dengan suami daripada awal nikah. Isteri pertama susah payah daripada tak ada apa-apa ni, daripada mula-mula hidup sama-sama, start daripada menyewa, start daripada guna kereta sewa dan sebagainya, sampai ada satu kan. Sampai dah berjaya, tiba-tiba suami jatuh cinta nak kahwin lagi. Dah 20 tahunan ni susah payah bersama. Ni berkorban nyawa apa semua, tiba-tiba suami dah stabil, dah stabil, suami kata saya dah mampu, saya mampu. Isteri kata, bang awak tak ingat ke yang membantu awak jadi mampu saya? Awak tak ingat ke susah payah kita? Awak tak ingat ke sekian-sekian? Hari ni awak kata awak nak nikah sebab awak kata awak mampu. Awak lupa ke yang selalu berdoa dengan awak sama ni saya? Awak lupa sekian-sekian. Aduh, sayulah pula kan isi sebut macam tu. Jadi seorang suami, kalau anda nak sebut sangat anda mampu. Saya mampu. Alasan itulah saya mampu. Ingatlah, siapa yang membantu anda untuk menjadikan anda mampu tu? Adakah benar anda mampu seorang diri tanpa bantuan isteri? Isteri yang uruskan rumah, isteri yang uruskan anak, isteri yang uruskan emosi, isteri yang ada bersama saat kita jatuh, isteri yang mendoakan, menangis-nangis minta dengan Allah doa supaya dimudahkan rezeki. Kalau isteri itu sama-sama berniaga. Sebab itu janganlah kita mendabik dada bila kita sebut, ya saya mampu. Apa salahnya? Dah mampu. Ingatlah siapa yang membantu kita untuk menjadi sampai tahap kita mampu tu, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sampailah peringkat suami kata nak nikah lain, saya jatuh cinta, lagipun saya mampu, awak tak boleh halang saya kan. Masya Allah. Antara tindakan bijak seorang isteri pertama ialah menuntut harta sepencarian. Harta sepencarian ini kita boleh tuntut bukan hanya selepas bercerai ataupun selepas mati. Bercerai hidup, bercerai mati, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Kalau orang tanya saya, Ustazah bagi tak suami kahwin lagi? Saya jawab, saya tak bagi. Saya tak bagi. Okey tak saya jawab macam tu? Saya tak bagi suami saya kahwin lagi. Saya akan halang.
Saya tak bagi, saya akan pujuk dia supaya janganlah bang, jangan, saya tak boleh, saya cemburu. Saya tak boleh bang, saya tak boleh. Jawapan jujur saya ya. Ramai juga yang tanya saya, oh saya cakap pasal poligami senang lah. Saya bagi tak tahu suami nak kahwin lagi. Lepas tu nanti wider kan, ustazah saya pun tak boleh terima poligami. Tuan-tuan sekalian, jawapan saya selari dengan jawapan yang dijawab dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Apakah hukum isteri melarang ataupun isteri melarang suaminya nikah lagi? Tapi suami saya tak pernah minta. Sampai hari ni tak pernah minta lagi lah. Suami saya ada depan saya ni. Suami yang bantu lahir semua ni. Okey. Hukum seorang wanita yang melarang, kan? Yang memujuk, yang cuba menghalang, yang larang, yang pujuk suami nikah lagi, tidak jatuh berdosa. Tidak jatuh berdosa. Tak boleh kata berdosa ustazah menentang hukum Allah. Saya tak menentang. Saya tak kata poligami itu haram. Dan benda itu harus. Kenapa jadi macam wajib pula? Lain kalau saya menghalang benda yang wajib. Kalau saya menghalang benda yang wajib, berdosa. Dan saya bukan mengharamkan. Saya tak kata haram tau poligami. Itu memang berdosa kalau sebut haram. Tapi kita sebagai isteri, suami kata kenapa? Saya bimbang, agama saya tak kuat, saya tak mampu sekian. Saya bimbang, awak tidak mampu berlaku adil. Itu ada satu nasihat yang baik daripada seorang isteri supaya suaminya tidak melakukan kesilapan. Bang, cukuplah dengan apa yang ada ni. Kita fokuslah pada anak-anak. Tanggungjawab pada anak-anak pun tak selesai lagi. Subhanallah. Itu jawapan jujur saya. Apa yang saya akan buat dan takdir Allah selepas itu saya tidak tahu kalau berlaku. Kan? Sebab ramai yang berlaku ustazah, dia yang pujuk-pujuk pun tak jadi, dia nikah-nikah juga. Ya, kalau berlaku, wallahu a'lam. Maksudnya kalau pingkat saya bukanlah suami kata nikah lagi, alhamdulillah bang, okey, gini. Sebab ia ada satu ujian. Lepas tu ada orang yang ugut. Siapa yang tak nak tu, yang tak nak sangat, memang tu kena ujilah. Siapa yang tak setuju sangat, tunggulah, memang kenalah. Ingat, saya sangat sedih apabila ada yang mengatakan, ada yang sebut macam ni. Contoh yang sebut, perempuan yang tak izinkan suami poligami tamak. Itu satu tuduhan, satu perkataan yang tidak ada empati pada perkataan tamak. Subhanallah, anda meletakkan perkataan tamak kepada wanita yang sangat mencintai suaminya, yang sama ini berkorban setia dengan suaminya, apabila cuba memujuk isinya supaya sama-sama susah bersama sampai mati dengan perkataan tamak. Sedangkan poligami itu hukumnya adalah harus, bukan sunat dan bukan juga wajib. Subhanallah, benda yang boleh bawa bincang tuan-tuan sekalian. Benda yang boleh dipujuk, bukan benda wajib. Tak berdosa seorang isteri kalau suami dia mengajukan dan kata, bang tolonglah jangan, saya tak sanggup. Dan kalau suami kata, awak dah melawan takdir Allah, hukum Allah dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah tuan-tuan sekalian. Jawapan saya tu, kan, mungkin ada orang nak isukan lah kan. Okey, saya merujuk kepada, ia selari dengan jawapan, saya baca saja. Kan nanti kata ustazah ni, reka ni, mana. Subhanallah. Minta maaf, ini isu semasa dah ni, isu semasa. Laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi 1398. Al-Kafi 1398. Kita kalau boleh kan dalam bab-bab macam ni, doakanlah kebaikan. Kalau kita dengar ada orang poligami, doakan dia bahagia. Kalau kita dengar ada orang diuji dalam poligami, doakan bahagia. Dan kalau orang itu betul-betul bahagia, jangan dengki. Ada orang yang saya jumpa poligami bahagia sungguh. Dan isi pertama kata, ustazah alhamdulillah saya bertambah bahagia bila suami saya nikah lagi. Dan bukan dibuat-buat, bukan terpaksa, memang bahagia sungguh. Ada isi pertama sungguh-sungguh. Bila kita jumpa ada poligami yang bahagia, jangan dengki, jangan cari-cari aib. Sebab rumah tangga yang kahwin satu pun banyak aib. Bila kita dengar ada orang yang nikah poligami, ada suami dah berusaha sekian-sekian tapi ada masalah juga, tolong jangan menambahkan lagi perisa. Suami tu dah berusaha sedaya upaya. Dan bagi siapa yang berusaha membetulkan rumah tangga monogami kan, nikah satu, pun sama, kita janganlah jaga aib. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita berlapang dada mendoakan kebaikan untuk semua. Baiklah, Al-Kafi 1398, hukum isteri melarang suami berkahwin lain. Anda boleh tengok, hukum isteri melarang suami berkahwin lain. Okey, jawapan yang ditulis, ini daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Tidak berdosa hukum ke atas seorang isteri untuk melarang suaminya untuk berpoligami apabila terdapat keperluan untuk membantahnya. Hanya sahaja perkara yang dilarang hukum syarak adalah mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Yang berdosa bila haramkan, itu baru berdosa.
dan menghalang suami daripada berkahwin lain dengan tindak tanduk tidak mematuhi syarat, itu baru jatuh haram. Dia halang suami dia kahwin lain dengan dia ambil pisau dia potong, contoh. Dia halang suami dia kahwin lain dengan dia ugut, kalau abang nak kahwin lain, saya bunuh diri. Itu baru haram. Kalau abang nak kahwin lain, saya bunuh anak-anak. Itu haram. Maksudnya, jika dia menghalang suami dengan tindak tanduk tidak mematuhi syarat, seperti mengunggut untuk mencederakan diri, nak bunuh diri ke ataupun orang lain. Adapun jika melarang dengan justifikasi dengan perkara yang disyariatkan, maka adalah dibenarkan dan dianjurkan. Tengok perkataannya, malah dianjurkan. Misalnya, jika poligami akan menyebabkan kezaliman pada nafkah. Bang, awak pun tak berapa cukup dah. Cukup makan je kita ni. Kalau awak nikah lagi macam mana? Kan awak nak kerja apa dalam pandemik COVID-19 ni? Contoh kan. Bimbang abang, awak pun gini-gini. Dengan saya pun ada benda yang saya rasa saya tak cukup lagi dengan awak. Awak, kalau nikah poligami lagi lah. Awak dengan anak-anak macam mana? Hubungan dengan anak. Awak dah ada didik anak, awak sibuk gini-gini. Nanti awak ada anak pula sekian-sekian. Isi bagi nasihat ni. Atau nafkah, melibatkan nafkah anak-anak dan ibu bapa, maka perbuatan melarang serta menghalang itu adalah satu nasihat yang terpuji dalam agama. Ini termasuk untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Termasuklah mencegah suami nikah lain daripada kerana bimbang menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Al-Miswar bin Makramah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Yang bermaksud, sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abi Talib. Namun, aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Nabi ulang 3 kali. Aku tidak izinkan bagi mereka. Aku tak izinkan kepada mereka. Aku tidak izinkan kepada mereka. Mereka tu siapa? Iaitu Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak mereka kepada Ali bin Abi Talib. Maksudnya, minta izin dengan Rasulullah supaya Ali bin Abi Talib nikah kali kedua. Maksudnya, poligami kan Sayyidatina Fatimah. Nikah 2 lah. Lalu, kecuali jika Ali bin Talib menceraikan anakku. Masya Allah, Rasulullah sebut begitu. Melepaskan anakku, lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya, anakku Fatimah adalah sebahagian dariku. Aku merasa senang dengan apa sahaja yang menyenangkannya. Dan aku rasa sakit atas semua yang menyakitinya. Subhanallah. Bagaimana kata seorang ayah yang sangat menyayangi anak. Sebab itu tak pelik ya, bila bab poligami ni, ibu ayah masuk campur, pujuk menantu lelaki. Kamu janganlah buat macam ni pada anak perempuan ayah. Ayah tahu anak perempuan ayah tak sanggup. Kamu janganlah buat macam ni. Rasulullah sebut. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kan Rasulullah sebut, sesungguhnya anakku Fatimah adalah bahagian daripada diriku. Rasulullah kata, Fatimah sebahagian daripada diriku. Aku rasa senang dengan apa saja yang menyenanginya. Dan aku akan rasa sakit dengan apa yang menyakitinya. Jadi Rasulullah tahu, jika Sayyidina Ali bernikah lain, maka akan menyakiti Fatimah. Rasulullah kata, aku pun akan sakit kalau Fatimah sakit. Masya Allah. Kan kasih sayang seorang ayah. Sebab itu tak pelik kalau dalam bab-bab poligami ni, anak perempuan akan libatkan ibu ayah cerita suami dia nak kahwin lagi. Dan tak pelik dan tak salah kalau ibu bapa tu pujuk yang menantu tu, janganlah buat begini. Anak ayah buat baik dah kan, dah elok dah, kenapa sekian-sekian. Ketika ini, bukan kita berhujah dengan, kan hukum tu boleh, itu kan sunnah Nabi, kenapa nak melawan? Ini satu kesilapan tuan-tuan sekalian yang memberikan satu stigma yang negatif terhadap poligami. Bila orang yang nak berpoligami terus melibatkan, kenapa nak lawan hukum Allah? Siapa yang nak lawan hukum Allah? Kita tak katakan poligami itu haram. Kita bukan lawan hukum Allah. Kami cuma tak bersetuju. Kami cuba memujuk dan berbincang dengan kamu. Sebab itu adalah harus. Dan Allah sendiri memberi pesan, nikah satu itu lebih baik daripada kamu melakukan penganiayaan. Mungkin ada orang berucap, Ustazah, kan lelaki sekarang dah kurang, perempuan ramai. Betul tuan-puan sekalian, itu memang betul.
dan kepada lelaki yang mampu dan wanita yang mampu untuk berkongsi. Masya Allah, itu satu tindakan yang sangat mulia supaya lebih ramai wanita dikurniakan lelaki, dikurniakan suami. Subhanallah. Cuma kita nak bincang dalam konteks ni. Soalan tadi konteksnya adalah, apakah hukum wanita yang menghalang suaminya, melarang suaminya nikah lain? Adakah berdosa? Jawapannya tidak. Sekiranya sebab-sebab dituliskan oleh dalam Jadah Mufti wilayah ini, sebab apa? Atas nasihat isteri mungkin dibimbangi tidak berlaku adil dari sudut harta nafkah, tidak berlaku adil dari sudut sekian-sekian. Bahkan boleh juga, bang saya tak mampu. Isteri kata saya tak mampu bang, saya tak mampu, saya cemburu. Saya tak boleh bayangkan awak begini-begini. Saya tak mampu bang, hari-hari ada hari awak tak ada hari awak ada, saya tak mampu, saya tak boleh gini. Contoh kan, subhanallah. Yang yatim piatu juga tiada tempat mengadu. Ya saya tahu betul, ada yang menaik kata Ustazah, anak yatim piatu pun tak ada tempat mengadu dan sebagainya kan. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan sebab padanya larangan ke atas Ali untuk berpoligami semasa pernikahan dengan Fatimah, seperti yang disebutkan dahulu dalam bab manaqib Fatimah, bahawa beliau telah ditimpa ujian kehilangan ibunya Khadijah, kemudian saudari-saudari perempuannya seorang demi seorang, sehingga tiada siapa yang tinggal untuk beliau mengadukan isu-isu rahsia rumah tangga supaya melegakan perasaan akibat cemburu. Subhanallah. Dan sabda Rasulullah SAW juga, aku risau bahawa agamanya yakni Fatimah akan ditimpa ujian fitnah. Yakni Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuai tidak layak pada darjat beliau pada agama daripada beliau semasa marah. Subhanallah. Maksud Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sabda Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak mengizinkan Fatimah Ali untuk nikah lagi dan mempoligamikan Fatimah. Rasulullah sebut, dan aku risau bahawa agamanya yakni Fatimah akan ditimpa ujian fitnah. Maksudnya bimbang kalau Fatimah tak boleh nak kawal cemburunya, yang akhirnya dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Jadi perkara itu menjadi keburukan bagi Fatimah. Subhanallah. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, ada lagi hujah-hujah yang lain. Masya Allah, panjang lagi penjelasan. Anda boleh rujuk bagi saya penulisan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ini dalam menyantuni soalan wanita ini. Subhanallah, menyantuni soalan wanita ini sangatlah ilmiah, sangatlah baik. Dan kalau ada orang yang menuduh kata Ustazah menentang poligami, itu fitnah. Bahkan saya sendiri banyak menguruskan pengurusan poligami yang cukup syarat, isteri setuju dengan redha dengan betul-betul, saya buat surat kepada mahkamah menyokong permohonan poligami. Saya juga menguruskan aduan dengan secara adil, tak, bukan menentang. Subhanallah, poligami perlu diuruskan dengan ilmu, dan lelaki yang nak berpoligami kena terima hakikat cabaran yang dia akan hadapi bila dia berpoligami. Cabaran pandangan orang, bebanan tanggungjawab, tuntutan agama, kan? Dan dia perlu, subhanallah, mengiktiraf cemburu isteri-isteri. Ini yang saya sangatlah kecil hati dalam saya menguruskan isu-isu poligami. Bila isteri ni kata, Ustazah saya gini. Suami dengan kasarnya, kamu takkan isteri. Kamu kena tahulah hak aku sebagai suami. Aku berhak ni. Kamu sekian-sekian yang kamu nak lebih-lebih ni, kenapa gini-gini. Bila isteri merajuk, dia malas nak pujuk. Bila isteri cemburu, dia tuduh melulu. Isteri merajuk, dia tak nak pujuk. Kan, bila isteri cemburu, dia tuduh melulu. Tuduh macam-macam lah. Kamu ni tak redha, kamu ni bukan wanita solehah, kamu ni tak boleh nak sabar ke, kamu tak boleh bersangka baik ke, dan sebagainya. Subhanallah, sahabat-sahabat, kepada lelaki yang nak berpoligami dengan menyebut bahawa ikut sunnah Nabi, silakan. Masya Allah. Cukup syarat apa semua, silakan. Tetapi sunnah Nabi berpoligami juga perlu diikuti. Bagaimana Rasul berlaku adil dengan isteri, bagaimana Rasul sangat meraihkan cemburu isteri. Tuan-tuan pernah dengar kisah Rasulullah bila Aisyah cemburu, ada salah seorang isteri Nabi menghantar makanan ketika Rasul di rumah Aisyah. Sudah tentu Aisyah cemburu. Ada seorang isteri Nabi hantar makanan ketika Rasul berada di rumah Aisyah. Masa tu depan sahabat Nabi, Aisyah melepaskan pinggan macam menepi sampai pinggan jatuh berderai. Subhanallah. Aisyah mestilah cemburu, dah kenapa kamu nak hantar makanan, Rasul dekat rumahku sekarang ni. Kan, isteri tu pun adalah sebab dia hantar makanan tu, dia cemburu dengan Aisyah. Hantar makanan Aisyah sampai jatuh makanan depan. Tahu tak apa yang Rasulullah buat? Apa Rasul buat? Adakah Rasul pergi ke dapur, Rasul pergi di sebalik tabir marah Aisyah? Aisyah, dah kenapa kamu ni, kan? Sampai pecah pinggan depan sahabat-sahabat, depan kawan-kawan aku, kenapa dengan kamu ni?
Rasulullah tidak jerkah, Rasulullah tidak marah Aisyah. Rasulullah ambil pinggan yang pecah tu, Rasulullah serahkan kepada Aisyah, suruh Aisyah ganti balik. Rasulullah tak marah. Lepas tu apa yang Rasulullah buat ketika Rasulullah mengutip pinggan tu? Rasulullah ambil pinggan yang pecah tu sebab Aisyah cemburu. Aisyah boleh lepaskan pinggan tu. Pinggan tu sampai pecah di hadapan sahabat. Masa tu sahabat Nabi ada, tetamu ada. Kalau kita fikir budak-budakannya sifat Aisyah, nak kata Aisyah tak boleh nak kontrol rasa cemburu dia dah masa tu. Dan apa yang Rasulullah sebut di hadapan sahabat, padahal Rasulullah mungkin rasa malu ni, isteri buat macam ni depan sahabat ni kan. Tapi apa yang jawapan Rasulullah? Ya Allah, manisnya, sweetnya Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Ibumu sedang cemburu. Ya Allah, Rasulullah cover Aisyah. Ibumu sedang cemburu. Kan Aisyah tu adalah ummahatul mukminin, kan? Ibu para orang mukmin. Rasulullah cuma sebut ibumu sedang cemburu. Masya Allah. Rasulullah sebut macam tu je, ibumu sedang cemburu. Rasulullah pun ambil pinggan serah pada Aisyah, so Aisyah ganti. Kemudian Rasulullah gantikan balik kepada isteri itu dengan pinggan yang elok. Subhanallah. Sebab itu, siapa yang nak berpoligami, silakan. Anda mampu, isteri redha, isteri setuju dengan cara yang baik, lulus, silakan. Tetapi package sunnah yang Nabi yang kalian sebut, perlu sunnah Nabi menguruskan poligami. Bukan hanya terhenti pada saya nak poligami sebab ikut sunnah Nabi, mudah-mudahan gini. Tetapi kena juga ambil package cara Rasulullah menguruskan poligami. Rasulullah meraihkan cemburu isteri. Rasulullah meraihkan perbincangan isteri ni, mengadu ni. Dan akhlak Rasulullah SAW. Aisyah cerita, Rasulullah akan bertanya khabar semua isterinya setiap hari. Disebutkan Rasulullah bila petang, selesai urusan-urusan negara, urusan dakwah, urusan ni, Rasulullah akan ziarah semua rumah isteri. Sebab itu rumah isteri dekat. Ziarah, tanya khabar. Tanya khabar, tuan-puan sekalian, tanya khabar. Masya Allah. Tanya khabar isteri. Walaupun nampak sehat depan mata, tapi akhlak Rasulullah tanya khabar. Dan Rasulullah akan berhenti di rumah giliran isteri mana. Rasul akan berhenti. Giliran isi mana Rasul akan berhenti. Maksudnya bukan mula tanya khabar dengan rumah yang terakhirlah, rumah yang Nabi akan berhenti tiba giliran. Tapi tanya khabar yang lain jumpa setiap hari. Masya Allah, tanya khabar sekian-sekian. Dari segi berlaku adil nafkah. Aisyah cerita Rasulullah adalah pendengar yang baik. Allahu Akbar. Ramai orang lelaki nak dengar seorang isteri pun dah tak larat nak dengar. Buat-buat dengar dah. Kau perempuan suka bercakap, suka bercerita. Bang macam ni, bang tadi saya mimpi gini, bang gini, contohlah kan. Kadang orang lelaki nak dengar seorang isteri pun tak larat nak dengar. Rasulullah, Aisyah cerita seorang pendengar yang baik. Bila isteri ni bercerita, Rasul pandai jaga hati. Rasul takkan sebut pada isteri ni sayang. Rasul berusaha. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-puan kalian, kita tahu sejarah Rasul bernikah. Yang anak dara, Sayyidatina Aisyah seorang, yang lain semua janda. Ada janda yang tua, dah tua, umur 60 lebih, sahabat-sahabat, 60 lebih. Umur 50 lebih, subhanallah, Allahu Akbar. Kan, Masya Allah. Rasul bernikah, ramai juga atas dasar dakwah. Nikah dengan anak-anak pembesar. Rasul nikah dengan anak-anak pembesar, tuan-puan sekalian. Bila nikah dengan anak pembesar, anak pemimpin, anak pembesar, maka dengan itu pembesar tu pun masuk Islam, rakyat-rakyat pun masuk Islam. Rasul nikah dengan atas dasar dakwah, atas dasar kebajikan, isteri-isteri balu, kan, atas dasar nak jaga anak-anak yatim. Contoh Ummu Salamah, ada anak 3 orang lepas Abu Salamah meninggal. Rasul jaga dan didik anak-anak tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tahu sebab-sebab. Jadi umumnya poligami ni, kan, kalau betul nak ikut sunnah, ada sebab. Sebab tadi kita dah bincang, sunat poligami jika ada sebab keperluan. Jadi ada sebab. Kemudian yang kedua, mengikut sunnah betul-betul, pengurusan Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi. Bahkan saya rasalah kalau kita tanya kepada wanita, sanggup tak berpoligami jika saya tak boleh tanya soalan tu, minta maaf saya boleh tanya soalan tu, cuma kalaulah kita kata begini, contohilah isteri-isteri Nabi, contohilah isteri Nabi yang sanggup berpoligami, subhanallah. Saya akan jawab, saya percaya semua wanita sanggup berpoligami jika menjadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab lepas pada tu ramai lagi wanita yang menawarkan diri untuk bernikah dengan Rasulullah. Jadi kita tak boleh buat perbandingan dengan isteri Nabi dengan Rasulullah. Tapi kita boleh ikut jadikan panduan. Maksudnya, saya percaya wanita mana pun mesti sanggup untuk hidup berpoligami jika menjadi isteri Nabi SAW dengan sifat, dengan akhlak. Subhanallah, Allahu Akbar.
Okey, ada yang tanya apa hukum suami tidak layak poligami. Mungkin ada yang baru masuk. Sebenarnya kita dah kupas di awal tadi. Apakah hukum suami yang tidak layak poligami boleh jadi haram? Tidak layak itu disahkan oleh syarak. Dari sudut tidak mampu. Tidak mampu dari sudut harta. Tidak mampu dari sudut agama. Dengan dia tak semayangnya mungkin. Dengan dia pun tak dari sudut agama. Dan dari sudut tanggungjawab. Ada bukti tak dia tak mampu? Ada. Sebab isi ni pun bagi tahu. Selama ni yang menampung keperluan keluarga adalah dia. Kalau dia tak bayar rumah, suami tak mampu. Jadi sepatutnya nafkah untuk sediakan rumah suami. Jadi jelas suami tak mampu. Jadi kalau untuk keluarga pertama pun tak mampu, bagaimana nak tambah untuk keluarga yang kedua? Jadi yang kemampuan tak mampu tu perlu dibuktikan oleh mahkamah. Jadi isteri ni tak boleh saja-saja, bang awak haram tau sebab awak tak mampu. Okey, tak apalah pergi mahkamah, nanti hakim akan buat, maksudnya akan dibicarakanlah betul ke tak mampu. Bila tak mampu, tidak ada kebenaran poligami dikeluarkan. Dan kalau dia poligami juga, Ustazah, tapi mahkamah memang tak benarkan, akhirnya dia nikah juga kat Thailand. Apa hukum dia? Sah. Nikah tetap sah. Oh ya Ustazah, nikah tetap sah. Ya, nikah tetap sah. Jika ikut syarat wali apa semua, kalau syukur syarat nikah, sahlah. Tetapi dia berdosa. Suami tu berdosa. Berdosa kenapa pula Ustazah? Bila dia mengabaikan tanggungjawab nafkah, berdosalah dia. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi contoh-contoh isu sangat berhati-hati ya. Bukan semua hukum jadi sunat. Ada yang jatuh haram dan ada jatuh makruh. Contohnya, dia mampu dari sudut fizikal dan tak akan berlaku penganiayaan, tapi mungkin dari sudut lain boleh jadi makruh dan boleh jadi harus. Boleh jadi sunat. Jadi ada 4 hukum ya, 4 hukum poligami. Ni pun berdasarkan jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya baca, dia memula harus, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Itulah dia boleh bertukar hukum dia. Jadi kena dengar daripada awal. Jangan cut dekat sini je, nanti salah faham. Saya tahu di hadapan saya ni, mungkin ada isteri kedua, ketiga, keempat. Dan ramai isteri kedua, ketiga, keempat kata, Ustazah kenapa tak adil? Kenapa kami digelar perampas? Ustazah kenapa begini-begini? Saya kan banyak juga membantu bagaimana tekanan yang dilalui oleh isteri kedua, ketiga, keempat. Subhanallah, tuan-puan sangat susah sangat. Bila saya nak memberi kekuatan kepada isteri kedua, ketiga, keempat. Subhanallah, sebab isteri pertama biasanya dia akan dominan sikit. Ya, betul, kena cross pose sebenarnya. Betul kerana cross pose. Tetapi sebab ada yang sebut ni, kenapa tak buat cross pose Ustazah? Sebab saya ni menerima syarat ataupun kehendak penganjur. Penganjur meminta untuk live di FB mereka. Jadi FB mereka adalah FB personal, jadi tak boleh cross pose, tak boleh nak cross sebab saya page dengan FB personal tak boleh nak cross. Tapi kalaulah FB penganjur ni page, memang boleh cross. Jadi itulah kita boleh rasa macam kerugian sikit di situ. Tapi tak apa, ada hikmah dia. Tuan-tuan sekalian, ada hikmah dia. Saya akan ulang balik, saya akan buat balik ceramah ni mungkin dengan ada penganjur lain. Ya, subhanallah. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, saya nak jawab soalan tu. Sebenarnya Ustazah, ada beza ke hak isi kedua, ketiga, keempat dengan isi pertama? Ada beza ke isi pertama dan isi kedua Ustazah? Dari sudut hak nafkah sama. Hak nafkah sama, tak ada beza. Hak nafkah sama. Suami wajib sediakan tempat tinggal, makan minum, perlindungan, kesihatan, keselamatan, pendidikan anak-anak. Nafkah sama. Kena adil. Suami kena adil. Suami kena adil. Adil di sini bukan membawa masuk sama rata. Adil di sini bukan membawa masuk sama rata, tuan-puan sekalian. Adil, kena adil. Masya Allah. Antara keadilan dan kebijaksanaan seorang suami adalah meraihkan pengorbanan, kesetiaan, jasa bakti isteri pertama. Maka isteri pertama biasanya wajar untuk dilebihkan. Dan itu bukan bermaksud tidak adil. Wajar untuk dilebihkan. Dalam bab poligami Rasulullah dengan para isteri, Sayyidatina Aisyah mempunyai 2 malam berbanding isteri yang lain. Kenapa Aisyah dapat 2 malam? Kerana Saudah, kan salah satu isteri Nabi yang telah pun tua. Saudah, salah seorang isteri Nabi yang telah tua. Saudah dinikahi oleh Rasulullah, kemudian disusul oleh kehadiran Aisyah sebagai madunya. Namun Saudah ini isteri Nabi yang sudah pun lanjut usia. Apa yang Saudah buat, hadis riwayat Bukhari,
dan Muslim. Ini daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah sendiri dan hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Saudah binti Zam'ah menghibahkan ataupun memberikan giliran harinya kepada Aisyah. Kerana itu Nabi membahagikan harinya untuk Aisyah dan giliran Saudah juga untuknya. Antara isi-isi Nabi, Aisyah dapat 2 malam. Kerana Saudah telah memberikan giliran harinya kepada Aisyah. Adakah Nabi tidak berlaku adil? Adakah Nabi tidak berlaku adil dengan isteri? Patutnya kalau adil sama rata semuanya 1 malam je lah. Kenapa dengan Aisyah tiba-tiba 2 malam? Saudah yang memberikan kepadanya. Subhanallah. Dan antara perbezaan layanan Rasul, bukan layanan Rasulullah, isteri Rasulullah lain memang banyak yang cemburu. Cemburu ni kita jangan sebut bila cemburu je negatif. Tak. Cemburu adalah fitrah. Kita kena ingat cemburu adalah fitrah yang Allah berikan. Daripada cemburu itu terbit kasih sayang. Subhanallah. Kenapa isteri ni, perempuan ni cemburu sangat? Sebab sayang. Dan Rasul meraihkan cemburu wanita. Rasul meraihkan dan menguruskan. Rasul tidak mencela. Kecuali kalau berlebihan sampai menyebabkan dosa. Rasul ada mendidik pada isteri sampai memulaukan isteri-isteri. Ada? Nabi pulaukan isteri-isteri, tak balik rumah isteri-isteri. Sebab Nabi mendidik isteri-isteri. Bukan pasal Nabi merajuk saja, Nabi mendidik isteri-isteri. Satu ketika isteri-isteri berkumpul. Masa ni Rasul duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Isteri-isteri Nabi ni berkumpul panggil Fatimah. Panggil Fatimah untuk menyampaikan apa yang mereka tidak puas hati kepada Rasulullah. Adalah beberapa perkara, poin yang mereka suruh Fatimah sampaikan kepada Rasulullah yang mereka tak puas hati tentang Rasulullah dengan Aisyah. Kemudian Fatimah pun pergilah. Kenapa isteri-isteri Nabi ni gunakan Fatimah? Sebab tahu Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul akan lembut hati, Rasul akan dengar apa yang Fatimah cakap. Macam tu lah kan. Bijak juga isteri-isteri Nabi yang lain ni, pakat ni. Gunakan Fatimah sebagai orang tengah untuk sampaikan. Bila Fatimah datang bagi salam kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah duduk di rumah Aisyah, kan, lepas tu Fatimah nak mulakan apa yang dia nak sampaikan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Fatimah. Fatimah ni dah mulakan dah ni. Dia ni nak menyampaikan apa daripada isteri-isteri ni. Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, aku ni menyampaikan apa yang isteri-isteri. Kemudian apa Rasulullah tanya kepada Fatimah? Wahai Fatimah, adakah kamu mencintaiku, wahai Fatimah? Nabi tanya. Lalu Fatimah menjawab, ya, aku mencintaimu ya Rasulullah, wahai ayahandaku, aku mencintaimu. Lalu Fatimah menjawab, Rasulullah menjawab, wahai Fatimah, jika engkau mencintaiku, maka cintailah orang yang aku cintai. Subhanallah. Rasulullah sweet. Rasulullah sangat sweet lah. Rasulullah jawab Fatimah, kalau kamu mencintaiku, cintai orang yang aku cintai. Siapa? Aisyah ni, aku cintai Aisyah. Jadi Rasulullah tidak benarkan Fatimah untuk cerita apalah yang tak puas hati isteri-isteri yang lain tu. Tuan-puan sekalian, dalam rumah tangga Rasulullah, sama-sama isteri pun ada gosip, ada cakap tak puas hati dengan ni. Dan itu Rasulullah santuni dengan, bukanlah Rasulullah marah, Rasulullah pergi ni, Rasulullah kata kamu ni ngumpat gini-gini. Tak, Rasulullah meraihkan, itulah sikapnya orang perempuan. Dia nak luah sama-sama dia tak puas hati gini, tak puas hati ni, lepas tu menyampaikan. Rasulullah taklah herdik Fatimah. Rasulullah cuma kata, Fatimah, sayang tak ayah? Sayang. Fatimah kata, kalau kamu sayang ayah, sayangi orang yang aku sayangi, iaitu Aisyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bijak cara Rasulullah SAW menangani, Masya Allah. Dan Rasulullah bila pulang daripada pemergian, pergi mana-mana musafir, Rasul akan beri hadiah kepada isteri-isteri. Maksud Rasul memang menunjukkan kasih sayang. Dia di sini bukan sama rata, mesti ada berbeza. Adalah yang ni tunjuk macam ni, tunjuk macam ni, kan cara yang berbeza. Tetapi Nabi berusaha untuk meraihkan dan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan bagi isteri kedua, ketiga, keempat yang bertanya, Ustazah, kami dah berusaha pujuk isteri pertama, kami dah berusaha buat baik, kami dah pergi minta maaf, saya dah minta maaf dengan isteri pertama, nikah senyap-senyap dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, saya berpesan kepada wanita isteri kedua, ketiga, saya kata teruskan sabar. Dan kamu kena redha. Kamu kena redha dengan ujian yang datang daripada isteri yang pertama. Sebagaimana susahnya isteri pertama itu nak redha ujian yang datang daripada kamu. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali. Kalau isteri kedua, ketiga datang, Ustazah macam mana? Saya nak pujuk, tak tahu dah nak pujuk. Saya kata sabarlah, mudah-mudahan isteri pertama esok-esok dia akan terbuka hati. Kamu kena sabar, kena redha dengan apa ujian yang datang daripada isteri pertama ni. Sebab dia kata suami dia kadang tak balik rumah sebab isteri pertama macam-macam lah buat helah. Isteri pertama ugut, isteri pertama tak bagi gini-gini. Saya kata sabar, sabar. Isteri pertama pun sedang berjuang untuk melawan perasaannya.
Kan? Jangan semudahnya kita kata isi pertama tu tak redha dan sebagainya. Kitalah belajar untuk redha menerima ujian daripada apa yang dilakukan oleh isi pertama. Dan mudah-mudahan isi pertama juga akan redha dengan apa yang kamu juga lakukan. Kesimpulannya, sebenarnya tak ada pun. Kita tak boleh kata, kau ni perampas, rampas suami orang, memang patut pun kau gini-gini. Tak boleh cakap macam tu. Itulah takdir jodohnya, bernikah dengan seorang lelaki yang dah ada isteri. Subhanallah. Tapi takdir itu perlu ditadbir. Subhanallah, tuan-puan sekalian, tak boleh cakap pasal takdir saja. Dah Allah takdirkan saya jadi isteri dua, dia kena terimalah. Memang Allah dah takdirkan jodoh kami. Dan Allah takdirkan gini-gini. Dia nak lawan takdir Allah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, takdir Allah perlu ditadbir, perlu diuruskan, perlu disantuni, perlu dihadapi, takdir Allah perlu dilalui dengan bijak, dengan hikmah, dengan redha, dengan sabar. Subhanallah, Allah kita tak boleh memaksa seseorang untuk menerima apa yang kita cakap dengan berhujahkan kepada takdir. Saya tahu isi kedua, ketiga, keempat juga sangat berat ujian. Kan, seolahnya dituduh perampas, membina kebahagiaan atas. Saya tahu keperitan isi kedua, ketiga, keempat. Sebab saya menguruskan aduan-aduan orang. Saya menguruskan, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya tengok isi kedua, ketiga, keempat kadang-kadang jauh lebih terseksa daripada isi pertama. Dari sudut dah lah tak dapat kasih sayang, tak boleh nak jumpa kerap, suami sampai sekian-sekian. Subhanallah, dua-dua diuji, semuanya diuji. Dan saya memang tak setuju kalau orang kata isi pertama tu tamak, dia ingat dia seorang je, suami itu milik Allah, suami itu bukan milik dia. Kita bukan, isi pertama tidak pun mempertikaikan suami itu milik Allah dan sebagainya. Tetapi itulah kan wanita. Cuma jangan sampai kita menjadi kufur kepada Allah. Jangan sampai kerana kita hilang pertimbangan, kita mengeluarkan perkataan keji, hina kepada suami. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya nak pergi kepada soalan yang lain. Mungkin soalan yang sekarang pukul berapa? Tinggal 10 minit lagi, tuan-puan sekalian. Ada soalan lain tak nak tanya? Contoh soalan penting, apakah hukum isteri meminta cerai bila tak sanggup berpoligami? Soalan penting tu, tuan-puan sekalian. Nak dengar jawapannya. Isteri minta cerai dengan suami antara perkara penting yang lain. Subhanallah. Okey. Giliran bermalam. Okey. Hukum. Sebelum tu saya pergi kepada hukum meletakkan syarat bakal suami tak boleh berpoligami. Okey. Macam ni. Hukum isi letak syarat suami tak poligami itu ada dibincang oleh ulama. Contoh, isteri ni kata, saya nak letak syarat syarat bernikah suami syarat nikah, dia nak letakkan syarat nikah, dan ini memang berlaku, tuan-puan sekalian. Syaratnya adalah sekiranya suami berpoligami, isteri berhak mohon fasakh. Maksudnya masa sebelum nikah lagi, ada perjanjian. Ada perjanjian di antara suami isteri ni, perjanjian yang bertulis. Bahawa sekiranya suami ingin berpoligami, maka isteri dibenarkan memohon fasakh. Ataupun suami perlu menceraikan isteri. Contohnya begitulah. Kan suami sekian-sekian. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, perkara ini dibincangkan panjang lebar oleh ulama tentang isu isteri yang mohon, yang meletakkan syarat. Bila saya baca tadi, panjang saya baca perbincangan dalam jurnal saya baca, 4 mazhab berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan nikah itu sah, tapi nikah itu fasad. Akad nikah sah, tapi akad nikah yang fasad, yang rosak, yang macam tak cantik, tuan-puan sekalian. Bila isteri masa akad nikah lagi dah bagi syarat. Maksudnya suami ini masa akad nikah ada taklid dia bahawasanya sekiranya dia nak berpoligami, maka isteri boleh fasakh. Macam tu. Boleh fasakh. Masya Allah, dia letak syarat. Isteri letak syarat. Saya bersetuju nak nikah dengan suami dan suami pun dah bersetuju dengan permintaan saya. Permintaan saya ialah suami akad nikah nanti apa semua meletakkan syarat, membenarkan saya mohon fasakh. Saya ada hak untuk fasakh jika suami poligami. Subhanallah. Itu dibincangkan oleh ulama dan sebahagiannya mengatakan bahawasanya nikah itu sah, tidak mencacatkan nikah, tetapi dia fasad. Dia macam rosak, tak cantik lah. Berisi ikat sesuatu yang harus, tetapi mengikat kepada tidak dibenarkan. Faham ya?
Ini sebelum kahwin. Tetapi ada larangan berdosa bagi wanita yang meletakkan syarat, kalau you nak kahwin dengan I, you kena ceraikan isteri you. Kalau you nak kahwin dengan I, you kena ceraikan isteri you. Dan suami lelaki ni pula, dia nak menipu je. Dia kata, baiklah, saya setuju, saya akan ceraikan isteri saya. Kalau nikah saya akan ceraikan isteri. Padahal suami dalam hati ni menipu. Suami dalam hati ni, aku tak akan ceraikan isteri aku nya. Aku cuma nak kahwin dengan kau je. Aku nak kau tetap jadi isteri aku. Tapi ramai lelaki yang menipu macam ni. Dia kata, saya akan ceraikan isteri saya. Yang penting awak nikah dengan saya. Dua-duanya berdosa besar. Dua-duanya berdosa besar. Sebab di sini ada larangan. Daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim. La tas'alul mar'ah talaqa ukhtiha litaktafi'a sahfataha wal tankih fa innama laha ma kataballahu laha. Yang bermaksud, janganlah seorang wanita meminta bakal suaminya. Janganlah seorang wanita meminta bakal suaminya untuk menceraikan isterinya yang sedia ada dan merampas haknya. Subhanallah, tengok. Larangan ini dalam hadis Nabi. Janganlah seorang wanita meminta bakal suaminya untuk menceraikan isterinya yang sedia ada dan merampas haknya. Berkahwinlah walaupun tanpa menetapkan syarat demikian, sesungguhnya dia akan memperolehi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepadanya. Hadis sahih Muslim. Rasulullah melarang, itu larangan. Seorang wanita yang meletakkan syarat, kau nak kahwin dengan dia, kena ceraikan isteri. Subhanallah. Tapi tentang berkenaan dengan hukum wanita yang meletakkan syarat, ini yang baru nak kahwin ni, letak syarat awal-awal lagi. Bahawasanya kalau awak bersetuju, awak takkan berpoligami, saya setuju. Sebab ada wanita yang trauma sangat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berpoligami sampai dia trauma sangat. Kalau boleh tak nak nikah. Dan kalau boleh nak nikah, lelaki tu berjanji dia tak akan poligami. Barulah dia sanggup. Sebab saya dapati banyak rumah tangga, anak-anak ni trauma dengan kehidupan berpoligami. Asyik tengok mak dia murung, mak dia menangis. Asyik tengok mak ayah bergaduh. Hidup membesar dalam keadaan tidak tenang, kemurungan. Subhanallah. Ya, larangan Rasul jangan buat mak main. Jadi sebab hari ni dah banyak wanita yang buat syarat macam tu. Jadi kalaulah persoalan, Ustazah, betul ke isi pertama kena lebih-lebihkan? Kena lebihkan sikit sebab isi pertama dah banyak berkorban, susah payah dengan suami, gini-gini, berbanding isi kedua, ketiga, keempat. Dia macam ni, berlaku adil tu, subhanallah, kerana kebaktian isteri pertama, kerana pengorbanan, dan isi kedua, ketiga mungkin kahwin, suami dah stabil masa tu, susah payah. Dan kenapa suami ni jadi mampu, kan? Di mahkamah mampu. Dan yang menjadikan suami ini mampu, tuan-puan sekalian, antara faktor utama suami ini mampu kerana banyaknya kebaktian isteri pertama dulu. Ini sangat cantik tuan-puan sekalian, sangat cantik. Kalau kita boleh faham ni perkara ni, jadi isteri kedua ketiga mengalah, sabar, isteri pertama cengeng sikit, contoh saja je. Isteri pertama sekian-sekian kan, kena lebihkan. Sebenarnya berlaku adil ni, Masya Allah, bukan semestinya sama rata, tapi suami ni bijak meraihkan. Okey, suami tu dapat kebenaran kerana mampu dari sudut zahir, batin dan sebagainya. Tapi harus diingat, kemampuan suami yang dikatakan mampu itu adalah bantuan isteri pertama yang sekian lama daripada awal nikah. Daripada awal nikah lagi susah payah bersama, melahirkan anak yang selalu mendoakan, susah payah isteri pertama ini kan, menyokong bila suami ada masalah, bagi semangat, sampai suami dah berjaya, kan, uruskan rumah tangga, masak, sekian-sekian. Subhanallah. Bayangkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab asbab pengorbanan isteri pertama, akhirnya suami ini diberikan kemampuan. Akhirnya mampu untuk poligami. Jadi soalannya isi kedua ketiga mengucapkan cara terima kasih kepada kakak sulung ni, kan, asbab itu antara asbab. Kan isteri sama ni berbakti, suami akhirnya mampu, dia pun dapat nikah dengan suami dia kan. Jadi soalannya terima kasih kepada Kak Long. Dia biasa panggil Kak Long, Kak Ngah, kalau nikah 4 sampai ada yang kecil-kecil tu kan, yang adik-adik dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, seterusnya isu yang lain juga yang biasa ditanya sahabat mahkamah syariah. Okey, antara soalan yang penting juga, apakah hukum isteri minta cerai? Apakah hukum isteri yang minta cerai kalau dia tidak sanggup berpoligami? Subhanallah. Bila ditanya, ini banyak kes saya dulu. Isi pertama. Ustazah, saya dah cuba 2 tahun tapi saya tak mampu, Ustazah. Kenapa puan?
Sebab apa puan nak mohon cerai dengan suami? Saya tak mampu. Suami saya poligami. Saya dah cuba tapi saya tak mampu. Saya tak tenang. Saya rasa 2 tahun ni saya hidup dalam keadaan marah. Saya dalam keadaan baran. Diri saya bukan macam ni Ustazah. Emosi saya dah berubah sangat. Emosi saya dah berubah sangat Ustazah. Begitu begini dia cerita. Saya nak diri saya dulu yang tenang. Saya macam bawa larut perasaan. Saya macam kenapa gini-gini. Dia duduk bertanya kan. Lepas tu saya kata macam ni. Suami puan baik Ustazah. Dia berlaku adil. Dia ikut giliran dia adil Ustazah. Saya pun kasihan tengok dia. Lepas tu nafkah semua okey Ustazah. Dia baik. Tapi diri saya, bukan pasal suami dah sekarang, tapi saya yang tak mampu. Macam mana Ustazah? Bukan senang. Saya dah cuba untuk redha. Saya redha. Takdir Allah ni saya redha. Tapi saya nak buat satu tindakan untuk ketenangan diri saya. Saya nak melepaskan diri saya daripada belenggu ni Ustazah. Dan saya tak marah dah pada isteri yang kedua tu. Saya silakan suami saya nak bahagia dengan dia, tapi saya macam nak bawa diri. Dia sebut macam tu. Di sini muslimin muslimat sekalian, ada perbincangan ulama. Isteri yang mohon cerai kerana tidak mampu untuk hidup poligami di atas ketidakmampuan dia untuk mengawal rasa cemburunya. Suami ni dah adil, suami dah berusaha apa semua, Masya Allah. Lalu di sana ada perbincangan alim ulama. Ada yang menyatakan dibenarkan, ada yang kata berdosa. Jadi saya jawab dua-dua lah tuan-puan sekalian. Dua-dua. Jadi tolonglah jangan terus kata berdosa, tak cium bau syurga, gegak arash lah, tak cium bau syurga lah, dilaknat Allah lah dan apa. Jangan semudahnya kita meletakkan hukum begitu. Okey, saya bawakan satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara yang dikiaskan dalam menjawab persoalan ini. Masya Allah. Tentang bab isteri minta cerai kerana suami berpoligami. Subhanallah. Meminta cerai atas alasan tidak rela berkongsi suami, itu bukanlah alasan syarak, sahabat-sahabat sekalian. Ia bukan alasan syarak. Baiklah, saya sebutkan begitu. Betul, permohonan cerai isteri ini yang mohon cerai daripada suami kerana dia tidak mampu poligami. Kerana dia yang tidak mampu, bukan suami tak mampu, kerana dia yang tak boleh nak berkongsi. Dan bukan sebab dia tamak ke apa, tapi dia kata dia, tak apalah Ustazah, saya dah syukur dah 20 tahun dah saya dapat nikmat kahwin dengan suami. 30 tahun, 40 tahun, sekarang ni saya bagilah peluang kepada isterinya untuk menikmati berkahwin dengan, jadi isteri suami saya. Saya redha. Saya rasa saya dah cukup dah. Contohlah, dia pun okey, dia bukan sebab benci suami, bukan sebab benci isteri kedua, tak. Dia kata dia nak bawa haluan, dia nak cari ketenangan hidup dia. Okey. Jadi bagi wanita yang begini, adakah kita sebenarnya kata dia tak redha, dia isteri yang nusyus, dia tak cium bau syurga, tak kamu sekian-sekian. Tak boleh sebenarnya kita sebut begitu. Dan dia nak mohon cerai itu memang bukan sebab syarak. Bukan sebab syarak dah ni. Tetapi adakah pernah berlaku di zaman Rasulullah seseorang yang minta cerai bukan sebab syarak? Berlaku. Okey. Walau bagaimanapun, isteri ada hak untuk berpisah kerana dia merasakan walaupun suami tidak berlaku penderitaan fizikal, tetapi penderitaan emosi. Emosinya tak boleh. Cemburu, perasaan tak boleh, itu terletak pada emosi. Membuatkan hidup dalam tekanan. Jadi macam marah-marah, jadi tak tenang, kejap menangis, murung, dah tak nak bergaul dengan orang. Memang ada yang macam tu. Okey, kisah ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulu atau tebus talak berlaku. Berlakunya khulu. Okey, kan okey, nikah lah. Lepas tu ada talak 1, talak 2, talak 3 kan. Lepas tu ada fasah. Okey, talak adalah cerai daripada suami, daripada tangan suami. Talak. Aku cerai kau, talak 1, talak 2, talak 3 itu daripada suami. Manakala fasah pula penceraian yang bukan dilakukan, perceraian dengan kuasa hakim. Hakim dengar tuntutan isteri yang mohon fasah. Biasanya isteri lain yang menuntut. Hakim dengar isteri mohon fasah dengan sebab sekian. Lepas tu suami pula bagi jawapan, gini. Akhirnya hakim menilai, walaupun suami kata saya tak setuju dengan permohonan cerai dia. Begini. Tapi akhirnya hakim melihat kekuatan permohonan isteri lebih kuat. Isteri sebutlah sekian. Akhirnya hakim kan dengan kuasa yang diberikan yang memang ada diberikan oleh syarak ni, dia boleh membubarkan perkahwinan itu. Walaupun tanpa lafaz talak daripada suami. Suami tak lafaz talak pun. Perkahwinan itu terbubar. Maka jatuhlah talak 1. Jatuh talak 1. Itu fasah. Yang kedua, subhanallah, yang kedua, bukan yang kedua, yang ketiga. Kita sebut istilah khulu'.
Khulu' adalah penceraian daripada, soalnya ini adalah bahagian isteri. Tadi talak suami, fasah kuasa mahkamah, khulu' daripada isteri. Di sini ada sedikit kuasa isteri, iaitu tebus talak. Isteri mohon talak, kan, tebus talak, mohon talak daripada suami, diceraikan suami dengan mengembalikan semua mas kahwin ataupun dengan membayar ganti rugi. Macam itulah. Lepas tu ada lagi penceraian berlaku disebabkan li'an, sumpah melakukan zina, itu li'an, itu cerita lain. Cuma saya nak sebut kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, subhanallah, khulu' atau tebus talak ialah talak yang berlaku dengan keinginan isteri. Talak yang berlaku dengan keinginan isteri yang bersungguh-sungguh untuk bercerai. Ia disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri dengan cara menembus dirinya agar dibebaskan oleh suami. Perceraian yang berlaku adalah dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Isteri tebus. Berapa yang suami letak syarat? Okey, aku akan ceraikan engkau dengan syarat kau bayar 2 juta. Contoh. Tapi kalau tak logik dia minta 2 juta tu, mahkamah tak akan luluskan. Macam itulah. Dengan dia tebus talak. Tu panggil khulu'. Khulu' ni tebus talak. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, isteri Sabit bin Qais bin Syammas menghadap Rasulullah. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Yang menghadap Rasulullah siapa? Isteri. Wanita. Isteri siapa? Sabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat Nabi. Pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, yang bermaksud, saya terus baca ya. Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit dalam hal agama dan akhlaknya, tetapi aku takut terjerumus ke dalam kekufuran. Maka Rasulullah bersabda, apakah engkau mahu mengembalikan kebun kepadanya? Dia menjawab, ya. Maka kemudian kebun itu dikembalikan kepada Sabit bin Qais dan menyuruhnya untuk menceraikan isterinya. Daripada hadis tersebut, jelas wanita ni kata, wahai Rasul, aku tidak mencela Sabit. Aku nak minta cerai ni bukan kerana Sabit itu ada masalah dari sudut agama dan akhlak. Sabit itu lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Akhlaknya sebagai suami pun baik. Maksudnya dia kata bukan mencela Sabit dari segi agama. Sabit tu menunaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Sabit itu akhlaknya baik. Tetapi aku takut terjerumus ke dalam kekufuran. Maksudnya takut aku ni jadi isteri yang tidak baik. Aku kufur, aku melakukan maksiat kerana aku tidak mampu menjadi isterinya yang baik. Kerana aku bimbang, aku tidak menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mahu mengembalikan kebun? Maksudnya dulu mas kahwinnya adalah Sabit ni bagi kebun. Rasulullah kata, adakah kamu ingin kembalikan kebun? Mas kahwin dulu tu? Dia menjawab, ya. Maka kemudian kebun itu dikembalikan dan Sabit bin Qais dan menyuruhkan untuk menceraikan isterinya. Berdasarkan kepada hadis tersebut, dapat dijelaskan bahawa isteri Sabit bin Qais tidak mampu mencintai, mentaati dan melayani kerana rupa para suaminya yang agak buruk. Tapi itulah hakikat. Terpaksa baca, terpaksa tulis, terpaksa cerita. Dikatakan isteri Sabit bin Qais ni, ya, ceritanya Rasulullah yang menjodohkan mereka. Dan isterinya, wanita ini adalah wanita yang cantik, indah, rupa parasnya. Manakala Sabit bin Qais dikatakan lelaki yang rupa paras yang ditakdirkan Allah dengan rupa paras yang begitu, dengan kulit yang hitam, dengan mungkin wallah alam adalah dalam beberapa situasi digambarkan. Maksudnya isteri ini tidak mampu mencintai dan mentaati melayani kerana rupa paras suami itu. Jadi dia rasa macam dia tak boleh nak jadi isteri yang baik sebab ni. Dan kita tak boleh kata teruknya wanita ni kan. Subhanallah, dengar dulu. Rupa para Sabit bin Qais menyebabkan isinya menjadi penghalang untuk menjalankan kewajipan kepada isteri ataupun nak melayani suaminya ketika hubungan suami isteri. Jadi penghalang, jadi dia tak boleh nak teruskan. Jika dipertahankan perkahwinan tersebut boleh membawa isteri kepada kekufuran kerana isteri tidak mampu untuk taat kepada suami. Boleh menyebabkan isteri berkekalan dalam keadaan nusyus. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Sabit bin Qais adalah lelaki soleh, lelaki yang baik, lelaki yang beriman. Dan wanita ini juga sahabat Nabi. Dan bila wanita ini meminta cerai, meminta khulu dengan Rasulullah, Rasulullah tidak mencela wanita ni. Rasulullah tidak mencela. Rasulullah tak adalah kata, kamu ni pentingkan rupa paras, takkan sebab tu nak bercerai gini. Rasulullah meraihkan bila wanita ini kata dia nak khulu, dia nak pulangkan kembali. Subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa ini berlaku di zaman Rasulullah? Ini untuk menjadi panduan kepada kita hari ini. Subhanallah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, saya ni bukannya ceramah menggalakkan cerai ni. Ustazah ni ceramah macam galakkan cerai, galakkan isteri pertama mau cerai. Ia tidak semudah itu, tuan-puan sekalian. Janganlah terus mengatakan, bila orang cakap lebih-lebih kepada ini nak menggalakkan. Tak. Saya pasti
Mana-mana wanita isi pertama, walaupun hidupnya perit, tetap berusaha mempertahankan rumah tangga. Saya pasti mana-mana wanita isi kedua, ketiga ataupun keempat, walaupun perit, tetap berusaha mempertahankan rumah tangga. Berusahalah. Lepas tu kalau tanya Ustazah, macam mana Ustazah? Saya isi pertama. Memang Ustazah perangai saya berubah sekian-sekian. Dulu saya tak macam ni. Saya dulu tak pernah tinggi suara kat suami, sekarang saya dah tinggi suara. Dulu saya tak pernah macam ni dengan suami Ustazah. Saya dah tak layan dia dah. Saya ada nikah ni Ustazah, saya tak layan dia, saya buat tak tahu. Saya berdosa tak? Saya kata macam ni Puan. Puan kena berusaha menjalankan tanggungjawab juga. Sebab takut berdosa, takut nusyus. Tapi saya ni, Puan doa dengan Allah, minta supaya Puan ada kekuatan tu. Subhanallah. Tapi kalau ada yang jumpa saya kata, Ustazah, saya nak mohon berpisah, nak mohon puasa. Sebab saya rasa saya dah banyak dah dosa asbab ni. Sebab saya tak mampu. Menyebabkan saya dah melakukan banyak dosa. Jadi dosa tak saya nak minta? Saya akan jawab, tak berdosa Puan, tak berdosa. Tapi dia orang kata saya jadi nusyur, tak cium bau syurga. Allah Maha mengetahui. Puan tak mampu dari sudut emosi. Puan dah hilang diri Puan sendiri yang dulu. Puan rindukan diri Puan yang dulu kan. Ya Ustazah, saya rindu diri saya yang dulu. Saya berubah sebab Wallahualam. Dan saya bukannya semudahnya nak hukumkan isi kedua, ketiga sebagai, saya tak akan. Kedua, ketiga, keempat bukanlah perampas kecuali dia memang betul-betul perampas. Itu memang wujud tuan-tuan sekalian. Yang betul-betul perampas memang ada. Maksudnya dia memang tujuan nikah untuk merampas harta, memang ada wujud wanita seperti ini. Itu memang saya ada bukti, mesej apa semua. Dia mesej isi pertama. Aku akan pastikan harta-harta suami kau jatuh pada aku. Engkau tu gini, tak pandai jaga laki, engkau gini. Memang ada wanita-wanita yang buruk akhlak macam ni. Memang tujuan nikah tu, memang itulah tujuan dia. Tapi kalau dah takdir Allah, janganlah gelarkan isi kedua, ketiga, keempat ini perampas. Berdosa kita menyakiti wanita-wanita yang sama seperti kita. Subhanallah, yang perlu disayang, yang perlu dihormati, yang perlu dimuliakan. Masya Allah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa satu kisah. Ni nak tutup dah ni tuan-tuan sekalian. Dah lama dah ni, dah lebih masa. Ada seorang lelaki bercerita dengan jujur, Masya Allah. Dia kata, Ustazah, saya tak tahu kenapa isi saya berubah. Saya tak boleh terima dah isi saya ni. Saya kata, ceritakan, kenapa isi Encik mula berubah ni? Kenapa? Macam ni Ustazah, isi saya ni wanita yang sangat baik. Saya merasakan isi saya ni macam bidadari Ustazah. Saya rasa sayalah lelaki yang paling bahagia dan paling gembira. Sebab dapat wanita yang solehah, wanita yang baik. Dan sepanjang saya nikah, lebih kurang, saya tak ingat dah, lebih kurang 10 tahun macam tu lah kan. Saya tak pernah naik suara Ustazah. Dan isi saya adalah contoh wanita yang baik, dengan tutup aurat, cakap lemah lembut, sentiasa sediakan makan minum, pakaian dan dimanjakan saya. Dia sangat menghormati saya. Saya rasa dah sepanjang kahwin ni, saya tak tahu nak sebut, ada tak isi saya menyakiti saya. Masya Allah. Kemudian anak-anak, dan dia sangat ibu yang sangat bertanggungjawab. Dia didik anak-anak saya dengan baik, anak-anak kami dengan baik. Dia ngajar ngaji, dia didik, ya Allah, saya rasa saya tak ada, bagi saya isi saya sempurna. Bagi saya, isi saya lah bidadari syurga yang jatuh di dunia dan saya memiliki, saya sangat bertuah. Dia sangat memuji dan saya jarang jumpa lelaki yang mampu memuji isteri begini. Sebab saya rasa suami saya pun tak ada puji saya macam tu. Sebab saya tak adalah sebaik itu. Jadi bila seorang suami yang mengiktiraf isteri sampai macam ni, bagi saya isteri tu, wanita tu memang berusaha sungguh-sungguh jadi isteri yang baik. Dia kata, tapi Ustazah sekarang dia dah berubah. Dia marah-marah. Hari tu saya tak boleh terima Ustazah, dia hempas anak. Saya kata, hempas anak? Ya, anak kecil tu dia boleh hempas Ustazah. Tapi bukanlah hempas sampai berdarah apa, macam dia letak kasar macam tu. Dia tak macam dulu dah Ustazah. Sekarang ni marah-marah, sekarang ni gini, dia boleh tinggi suara. Saya kata, kenapa? Kenapa isteri berubah macam tu? Bermula daripada saya menyatakan hajat nak nikah lagi. Bermula daripada bila saya menyatakan bahawa saya nak berkahwin lagi Ustazah, dia kata. Saya pun terdiam terus. Subhanallah. Saya terdiam. Saya kata, lepas tu dia sebut, dia kata, Ustazah, kenapa ya wanita ni boleh berubah sampai macam tu sekali? Kenapa isi saya dah tak jadi isi yang solehah? Dia tanya tu kenapa dia sedang menyalahkan isteri. Saya kata, Encik sedar tak Encik cakap apa ni? Encik sedar tak Encik cakap apa? Encik sedar tak isteri Encik yang baik, yang solehah, yang sayang dulu berubah sebab apa? Adakah sebab dirinya ataupun sebab apa yang datang daripada Encik sekarang? Kalaulah ia berubah tu sebab dirinya,
tiba-tiba dia ada lelaki lain, tiba-tiba dia dah berubah jadi malas. Itu wajar kalau encik nak saya panggil isteri dan saya nasihat kenapa buat macam ni, buat macam ni. Tapi encik sendiri sebut, ia bermula selepas encik menyatakan. Saya kata, sebab apa ya? Yang saya faham sekarang, isteri encik berubahkan, hatinya terlalu terluka. Kerana dia seorang wanita yang sangat berusaha menjadi isteri yang terbaik buat encik. Encik cerita bagaimana dia layan encik, bagaimana jadi ibu yang baik pada anak-anak. Dia tak pernah tinggikan suara, dia wanita lemah lembut, dia menyantuni. Dan sedalam itu bakti dia pada encik, sedalam itu luka dia sekarang. Dia terlalu terluka sampai dia berubah, tak jadi diri dia dah. Jadi pemarah dan sebagainya. Habis tu Ustaz, apa yang saya perlu buat? Saya dah jatuh cinta, saya nak nikah juga. Saya dah jatuh cinta, saya dah tak boleh buat. Saya kata macam ni. Saya tak halang encik nak nikah lagi, saya tak halang. Tetapi tolong rawat luka isteri yang terlalu dalam ini, yang dah korbankan masa, tenaga, apa semua untuk encik. Encik rawat, encik raikan dia. Encik peluk dia bila dia marah, bukan encik tinggalkan. Encik peluk dia, encik usap rambut dia, encik pujuk dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sekiranya encik kuat dalam berusaha ini sampai isteri itu boleh terima, InsyaAllah ketika itu kalau encik teruskan hajat, isteri ini tidaklah terlalu sakit, tak terlalu terluka. Tapi dalam masa saya nasihat, saya kata, encik, cuba berdoa dengan Allah supaya hilangkan perasaan untuk nikah lagi. Hargailah isteri. Ya, kita nasihat. Tapi kalau tak mampu juga, encik rawat dan hargai dan pujuk isteri itu dengan baik. Encik tidak boleh meletakkan kesalahan isteri begitu begini, sekian-sekian. Encik raikan, pujuk, peluk isteri itu. Dia sedang terluka. Subhanallah. Dan luka isteri ini bukan sebab tak redha. Encik tak boleh kata tak redha ketetapan Allah. Tak boleh sebut macam tu. Sebab itulah fitrah manusia, akan ada rasa sedih, terluka, dikhianati dan sebagainya. Itu lumrah, encik, lumrah. Sebab isteri encik terlalu mencintai encik. Saya subhanallah, benda-benda ni memanglah sensitif, tuan-puan sekalian. Ada pula kisah yang kedua, seorang suami yang sangat bagus. Isteri pula datang, Ustazah, suami saya ni sebenarnya ini proposal nak nikah kali ketiga ke kali keempat. Oh, dah banyak kali. Ya, ni dah yang banyak kali dah Ustazah. Ini yang kali keberapa saya tak ingat. Proposal nak nikah. Proposal pertama 10 tahun yang lepas dia cerita macam tu lah kan. Proposal yang kedua, oh okey. Lepas tu kenapa tak jadi? Yang pertama, kedua, kenapa yang ni puan setuju untuk datang untuk nikah? Dia kata, Ustazah, suami saya memang suami yang baik. Dia dah propose untuk nikah lain dan dia siap bawa gini-gini. Saya tak setuju, saya tak boleh terima. Saya bagi tahu masa tu saya tak setuju, saya tak boleh terima. Dan suami saya tak paksa saya dan suami saya terus berhenti dengan wanita tu. Suami saya tak lama, lepas beberapa tahun suami usulkan lagi hajat dia nak nikah. Saya masih tak setuju dan suami tak paksa saya dan suami saya boleh memutuskan hubungan dengan wanita tu. Subhanallah. Lepas tu Ustazah, saya tengok, saya tahu suami saya mungkin dia ada keinginan tu dan saya raikan keinginan dia. Saya tak sebut dia suami gini dan dia raikan juga saya bila saya tak setuju. Saya kata saya tak nak, saya tak boleh, saya tak mampu. Sekarang saya dah mampu Ustazah. Saya dah mampu. Dan yang ini Allah takdirkan saya sendiri yang pilih untuk suami saya. Saya kata, ya Allah, hebatnya. Dua-duanya hebat. Saya kata dua-duanya hebat. Suami ni kata, saya tak akan nikah Ustaz selagi mana isteri saya belum betul-betul bersedia dan isteri saya belum betul-betul redha. Dan Alhamdulillah Allah permudahkan hajat saya sekian lama dengan cara yang terindah, cara yang lebih baik. Saya kata, ya Allah, indahnya kalaulah ada orang yang sanggup. Dan bukan semua orang lelaki setengah kalau dah nak, tak dapat, siam. Nak, tak boleh. Isteri yang dituduh, tak redha dan sebagainya. Saya kata, macam mana encik boleh mengawal keinginan dalam tempoh bukan sekejap, bertahun-tahun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa pun yang sedang sekarang diuji, rumah tangga yang seorang ataupun rumah tangga yang berpoligami, suami, kalau anda lelaki yang diuji dalam poligami sekarang, pening sekarang nak uruskan isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun anda isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, semua kita diuji. Kita tak boleh cakap kahwin poligami lagi berat ujian. Tak, ada kahwin yang monogami, yang suami seorang berat lagi ujian. Dengan suami kaki pukul, kaki perempuan, kaki arak dan sebagainya. Kita tak boleh, jangan buat perbandingan. Isteri pertama lagi terseksa daripada isteri kedua. Di sana ada isteri kedua, ketiga, keempat lebih terseksa. Subhanallah. Jadi jangan ukur ujian kita dengan ujian orang lain. Jangan ukur ujian orang ini dengan ujian ini. Semuanya sedang diuji. Semua lelaki sedang diuji. Bukannya orang lelaki kata, aku ni pening kepala, itulah engkau nikah lain. Bukan suami yang poligami saja yang pening kepala diuji. Suami yang isteri seorang pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Subhanallah, saya mohon maaf sekiranya ada apa yang saya sampaikan. Subhanallah, ada yang saya sampaikan ini mengecilkan hati. Sebab sudah tentu isu sensitif ini, saya tidak mampu memenuhi semua keperluan, semua kehendak, semua soalan. Sudah tentu ada di sana orang tak setuju, ada di sini, dan saya sendiri tak mampu menyampaikan dengan sempurna, dengan terbaik. Saya cuba nak mengharmonikan. Walaupun kata Ustazah macam berat sebelah. Subhanallah, saya cuba untuk mengharmonikan dan saya selut sangat. Tahniah, terbaik, anda hebat bagi suami yang mampu bertanggungjawab dan membahagiakan. Kesilapan, kekurangan dalam perkahwinan itu normal. Takkan ada yang sempurna. Tapi anda berusaha itu anda hebat. Dan saya ucap tahniah kepada keluarga yang berpoligami, isteri yang sabar, yang redha, isteri pertama, isteri kedua, ketiga, yang keempat, yang sabar dan redha, tahniah. Sebab akhirnya cerita kita adalah nak dapat syurga Allah. Dan mungkin dengan jalan kehidupan berpoligami inilah Allah kurniakan kalian syurga. Allah kurniakan saya syurga, Allah kurniakan kita semua syurga. Ada orang dapat syurga melalui jalan rumah tangga yang monogami seorang. Ada orang dapat syurga daripada rumah tangga yang berpoligami. Ada orang yang dapat syurga melalui jalan tidak berkeluarga. Nak nikah tapi sampai akhir hayat tak ada suami. Nak nikah sampai akhir hayat tak ada isteri. Ada orang dapat syurga melalui jalan tidak ada anak. Ada orang dapat syurga melalui jalan anak. Jadi cerita kita tentang hidup, poligami ke monogami ke, nikah ke tak nikah ke, ada anak ke tak ada anak, adakah perjalanan hidup kita saat ini membawa kita ke syurga Allah? Jalan ke syurga itu banyak. Pastikan apa yang kita lalui hari ini adalah jalan membawa ke syurga. Subhanallah, terima kasih semua, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada pihak penganjur sekali lagi, kepada pihak penganjur iaitu JPW Perak. Subhanallah, kita boleh follow ya. Boleh follow JPW Perak. Mereka ada buka peluang untuk membantu ramai orang, menguruskan masalah-masalah, tekanan dan sebagainya, membantu wanita, lelaki juga insya-Allah. Tapi ini jabatan JPW maksud Jabatan Pembangunan Wanita Perak, support kepada wanita. Tapi yalah, kalau support wanita sebenarnya support lelaki juga. Masya-Allah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.